Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua bersama saya Cikgu Ana Azman dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu 9.2 hidangan sayuran bagi sajian timur, barat dan vegetarian. Berikut adalah standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengklasifikasikan 8 jenis sayuran dan memberikan contoh. Nombor 2, murid dapat menerangkan 3 cara pemilihan sayuran yang berkualiti. Dan yang ketiga ialah murid dapat menerangkan 3 prosedur penyimpanan sayuran dengan betul. Baik, sebelum kita mengenal pasti klasifikasi jenis-jenis sayuran, kita lihat dulu ada 10 kebaikan sayur-sayuran kepada kita. Baik, yang pertama kita lihat kebaikan sayuran membantu proses penurunan berat badan. Sebab itulah biasanya orang yang dalam berdiet atau menjaga pemakanan dia melebihkan sayur-sayuran. Baik, sayur-sayuran juga dapat mencantikkan kulit, membina dan memperbaiki tulang, menguatkan sistem imunisasi, menangani masalah kesihatan, mengurangkan risiko penyakit berbahaya, kaya dengan sumber vitamin dan mineral, baik untuk tumbuh besar kanak-kanak, membantu untuk lebih tenang, dan terakhir sayur-sayuran juga dapat menjadi penawar semula jadi kepada penyakit-penyakit yang tertentu. Baik, kita lihat klasifikasi sayur yang pertama ialah sayuran berdaun. Kita lihat memang sayuran tersebut hanya ada daun sahaja. Baik, pertama sekali kita lihat apakah contoh-contoh sayuran berdaun. Baik, contohnya ialah seperti sawi, kangkung, kailan, daun salad, bayam dan ulam raja. Baik, bagaimana kita nak pilih bagaimana sayuran berdaun ini segar, maksudnya yang baik, yang elok. Baik, selalunya daun mestilah berwarna hijau cerah atau hijau segar. Daun dan batangnya mestilah rangup, tidak lembik, tidak layu berair, bersih dan tidak berpasir. Macam mana kita nak simpan sayuran berdaun? Biasanya kita akan masuk dalam ruangan pendingin atau bahagian chiller peti sejuk dan masukkan dia di dalam plastik berlubang. Bahagian-bahagian yang rosak ataupun daun-daun yang kuning kita perlu buang terlebih dahulu. Kaedah memasak yang sesuai untuk sayuran berdaun ialah mencelur dan kaedah shallow frying, iaitu kaedah memasak menggunakan minyak. Klasifikasi jenis sayuran yang kedua ialah sayuran berbatang atau berpucuk. Okey, kita lihat gambar-gambar ni dia berbatang dan berpucuk. Baik, berikut adalah contoh-contoh bagi sayuran berbatang dan berpucuk, iaitu asparagus, celery, rempung, tuhau, batang keladi, pucuk paku dan tauki. Baik, bagaimana kita nak memilih sayuran berbatang dan berpucuk? Dia mestilah rangup, segar dan muda. Kalau berpucuk biasa kita akan ambil yang muda lah. Kita tak akan ambil yang dah tua. Dah tua kita dah tak panggil pucuk dah. Okey, bentuk dia mestilah elok, dia tidak layu berlendir dan tidak bertukar warna. Okey, sama juga dengan kaedah penyimpanan sayuran berbatang, kita perlu simpan di ruangan pendingin sejuk dan dibungkus dengan plastik yang berlubang. Okey, bahagian yang rosak perlu dibuang terlebih dahulu. Baik, kaedah memasak bagi sayuran berbatang berpucuk
ada 4 kaedah masak sesuai, iaitu menggoreng tahu, merebus, mencelur, dan kaedah shallow frying, iaitu kaedah minyak sederhana. Okey, baik. Klasifikasi sayuran yang ketiga ialah sayuran berbawang. Baik, contoh sayuran berbawang, semua jenis bawang lah, bawang putih, bawang merah, bawang besar. Baik, cara macam mana kita nak pilih bawang yang baik? Bawang tersebut kulit dia mestilah bersinar, dia tidak bertunas. Kalau yang bertunas tu maksudnya bawang tersebut dah lama. Okey, dia tidak kecut atau tidak lebam. Dia tidak bertukar warna. Okey, baik, macam mana kita nak simpan bawang? Okey, baik, kita perlu simpan bawang di rak yang mempunyai pengudaraan yang baik, kering dan gelap. Okey, ni soalan yang saya nak tanyalah, kenapa agaknya kita perlu menyimpan bawang di tempat yang gelap? Sebab bawang ni dia mudah bertunas. Maksudnya bila ada cahaya dia cepat bertunas. Maksudnya dia akan cepat rosak. Sebab itulah kita kena simpan dia di dalam tempat yang gelap. Okey, sama juga kepada sayur-sayuran yang mudah bertunas, kita perlu simpan dia di tempat yang gelap supaya dia tidak ada cahaya matahari yang membolehkan dia bertunas. Okey, baik, bawang ni kita perlu asingkan dengan makanan yang lain sebab bawang ni dia berbau kuat. Takut kalau kita letak sebelah roti tersebut akan berbau bawang. Okey, bahagian yang rosak perlulah dibuang dahulu sebelum kita simpan bawang. Okey, baik, kaedah memasak yang sesuai. Biasanya kita tumis kan, kita boleh menggoreng tahu ataupun shallow frying ataupun memasak menggunakan kaedah minyak sederhana. Baik, klasifikasi jenis sayuran yang seterusnya ialah sayuran berakar atau berubi. Okey, antara jenis-jenis sayuran berakar dan berubi ialah seperti lobak merah, kentang, keletik, ubi bit, ubi kayu dan sengkuang. Baik, macam mana kita nak memilih sayuran berakar dan berubi ni? Pertama sekali, sayuran tersebut tidak diselaputi tanah, sebab sayuran-sayuran ni semuanya daripada tanah. Okey, dan yang kedua, dia tidak bertunas. Kalau dah bertunas tu maksudnya dah lama. Okey, sayuran tersebut oleh kerana dia berakar berubi, dia mestilah keras dan pejar, dia tidak kecut. Kalau dah kecut tu dia dah masuk angin. Okey, baik, macam mana prosedur menyimpan sayuran tersebut? Ialah kita kena simpan sama juga dengan bawang tadi, kita kena simpan sayuran tersebut di ruang peredaran udara yang baik, kering dan gelap. Kena asingkan daripada makanan yang berbau kuat. Okey, baik, kaedah masak yang sesuai ialah merebus, merenyih dan merendidih. Okey, baik, klasifikasi sayuran yang seterusnya ialah sayuran berbuah. Baik, berikut adalah contoh-contoh sayuran yang berbuah, iaitu terung, tomato, cili, timun, peria, kundur, betola, labu, bindi. Maksudnya dia berbuah, buah. Okay, baik, macam mana kita nak pilih sayuran yang berbuah ni? Bentuk dia mestilah elok. Tiada cala pada kulit, tidak kecut dan tidak lebam. Maksudnya kita nak pilih
buah tersebut mestilah dalam keadaan yang elok dan tidak rosak di permukaan buah tersebut ya. Macam mana kita nak pilih atau macam mana kita nak simpan sayuran buah ini, ialah kita perlu masukkan dia di dalam plastik yang berlubang dan disimpan di ruang pendingin peti sejuk. Baik, bahagian yang rosak perlulah dibuang terlebih dahulu. Okey, kebanyakan sayuran yang sebelum-sebelum ini kaedah masak yang sesuai ialah merebus dan shallow frying. Sayuran seterusnya ialah sayuran berbiji. Baik, mari kita lihat contoh sayuran berbiji, iaitu kacang pis, petai, jering, kerdas, ulam-ulaman. Okey, baik, bagaimana kita nak pilih sayuran berbiji? Dia mestilah segar, rangup dan tidak kecut. Selain tu dia mestilah muda. Kalau dah tua nanti dia keras lah. Okey, macam mana kita nak simpan? Sama juga, kita perlu masukkan ke dalam plastik yang berlubang dan simpan di ruang pendingin. Bahagian yang rosak kita perlulah buang terlebih dahulu. Okey, kaedah yang sesuai ialah kaedah merebus dan kaedah shallow frying. Baik, klasifikasi sayuran yang ketujuh ialah sayuran berbunga. Baik, mari kita lihat apakah contoh-contoh sayuran yang berbunga, iaitu bunga kopis, brokoli, jantung, pisang, bunga kantan dan bunga kucai. Baik, macam mana kita nak pilih sayuran berbunga ni? Dia mestilah berwarna segar, dia tidak lembik dan berbau. Okey, baik, macam mana kita nak simpan dia? Sama juga kita perlu simpan di dalam plastik yang berlubang dan diletakkan di ruang pendingin. Dan bahagian yang rosak kita perlu buang terlebih dahulu. Okey, baik, apakah kaedah masak yang sesuai untuk sayuran berbunga ini? Ialah merebus, menceluh dan kaedah minyak yang sederhana, iaitu shallow frying. Baik, klasifikasi sayuran yang terakhir pada hari ini ialah sayuran kekacang. Baik, mari kita lihat apakah jenis dan contoh-contoh sayuran kekacang. Okey, iaitu kacang botol, kacang sepat, kacang panjang dan kacang buncis. Okey. Baik, bagaimana cara memilih sayuran kekacang ini? Dia mestilah segar dan rangup, dia tidak patah, masih muda dan sederhana muda. Okey, baik, macam mana cara penyimpanan sayuran kekacang? Sayuran perlulah dimasukkan di dalam plastik yang berlubang dan diletakkan di ruang pendingin. Bahagian yang rosak perlulah dibuang terlebih dahulu. Kaedah memasak yang sesuai ialah menceluh, menggoreng tohu dan kaedah shallow frying, iaitu kaedah menggoreng minyak sederhana. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut.
Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.